I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini. Bersyukur kehadrat ilahi dapat kita pada pagi ini berkumpul walaupun hanya melalui virtual session Google Meet. Baiklah, izinkan terlebih dahulu untuk saya mengalu-alukan penceramah kita pada pagi ini yang berbahagia Puan Mimi Yohanis binti Muhammad Rina, Pegawai Psikologi dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Okey. Selamat datang ke program Bual Bicara Gangguan Seksual di Tempat Kerja kolaborasi UUMPACE bersama Polis Diraja Malaysia. Awal bismillah pembuka bicara, kata disusun untuk keberkatan. Semoga kebaikan datang jua, doa tulus pinta dilafazkan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengaminkan doa yang akan dilafazkan oleh saudara Azwan Abdullah. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Engkau jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi dengan nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Karim, Ya Wadud, Engkau berkati dan rahmatilah perjalanan majlis perhimpunan pagi ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, menghayati serta mengamalkannya. Allahumma ya Latif, jauhkanlah kami daripada wabak penyakit, lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat, dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan bala bencana dengan ihsan-Mu ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat agar kami mampu melaksanakan tugas sebagai khalifah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga yang baik kita mulai, yang baik juga kita didatangi insya-Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, rakan-rakan sekalian, dengan rasa hormatnya saya menyerahkan majlis kita pada pagi ini kepada puan penceramah kita, Puan Mimi Yohanis. Sekian. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, alhamdulillah pagi ini
saya akan berkongsi sedikit sebanyaklah berkenaan gangguan seksual di tempat kerja lah. Okey. So boleh sekejap. Okey. So gangguan seksual di tempat kerja ni apa yang kita faham? Kan kadang-kadang kita anggap benda tu sebagai satu gurauan ataupun rakan sekerja kata alas sekadar bergurau kot. Kadang-kadang benda tu dianggap gurauan, tapi bagi setengah orang yang sensitif ataupun ni, dia akan anggap benda tu sebagai satu yang serius. Dan gangguan seksual ni juga bukan orang kata gurau semata-mata, tapi kita ada peruntukan undang-undang berkenaan dengan gangguan seksual ni. Okey. Maksud kata gangguan gangguan seksual menurut Kamus Dewan kan boleh ditaktifkan sebagai sebarang perbuatan berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sebagai satu memberi kesan kepada seseorang tu merupakan adalah satu bentuk gangguan. Okay, contohnya kata pelaku yang kurang disenangi melalui, kan kita biasa masyarakat kita suka bergurau kan melalui kata-kata kan. Gangguan seksual ni dia banyak boleh dikategorikan lah. Contohnya kata melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, dari sudut psikologi dan juga visual lah. Yang mana benda tu berunsurkan seks. Dan lepas tu benda tu sentiasa berulang-ulang menyebabkan seseorang yang jadi mangsa tadi, dia tak disenangi, tidak rasa macam, dia rasa bila nampak je orang tu, bila bercakap benda-benda macam tu, dia rasa macam tak boleh nak ignore lah benda tu, dia rasa macam tak secure lah kan. Okay. Gangguan seksual ni dia bukan kata boleh terjadi kepada wanita sahaja, tak. Gangguan seksual juga tidak mengira kata apa jantina lah, wanita ataupun lelaki akan ada diganggu tadi. Dari segi usia pun tak kata orang yang muda, orang yang cantik sahaja yang akan diganggu, tidak. So dia tidak bergantung kepada benda tu. Maksudnya semua orang boleh menjadi kata mangsa gangguan seksual tadi. Okey, untuk makluman semualah kata gangguan seksual ni adalah satu kesalahan, bukannya boleh dibuat main-main. Sebab kita ada dari segi gangguan seksual, dari segi kata undang-undang Malaysia sendiri pun, undang-undang jenayah pun kita ada orang kata akta dia, kanun keseksaan dia sendiri, dan juga perkeliling daripada Jabatan Perkhidmatan Awam pun ada garis panduan, nanti saya akan terangkan lebih lanjut lah. Bermakna gangguan seksual ni adalah satu benda yang salah dan tidak boleh dibuat main-main lah. Okey, sebarang perlakuan ataupun sifat seksual tadi yang boleh menyebabkan, macam saya kata tadi, orang yang waras, orang yang normal boleh tersinggung ataupun terhina ataupun kata terugut kan. Maksudnya bila seseorang tadi yang ada kata sesuatu ataupun buat isyarat ke menyebabkan mangsa tadi yang tersinggung ataupun dia rasa maruah dia dah jatuh kan, bila seorang yang bercakap benda yang tak sepatutnya, so dia boleh dikenakan pelaku tadi boleh dikenakan tindakan tata tertib. Okey, sekiranya di jabatan ataupun tempat kerja, biasanya HR ataupun human resource, bahagian sumber manusia akan ada garis panduan dia sendirilah. So akan ada tindakan tata tertib tadi. Okey, siapa yang jadi mangsa macam saya kata tadi, tak kira jantina, usia, agama ataupun kaum, kan, lelaki dan wanita pun akan jadi mangsa gangguan seksual tadi. Okey, next. Okey, ini saya katakan bentuk gangguan seksual. Bentuk gangguan seksual kita biasa kita ada 5. Biasa kita huraikan dengan 5 benda lah, 5 sebab. Yang pertama adalah gangguan lisan. Gangguan lisan maksudnya dari segi kata-kata,
komen yang negatif. Bukan kalau kata komen yang positif, komen yang membangun, itu adalah satu kata-kata yang baik. Tapi kalau kata-kata atau komen yang negatif tadi, berkenaan bentuk badan ke, berkenaan rupa paras orang ke yang boleh membuat kawan tu terhina tadi, itu adalah bentuk gangguan seksual lah. Okey, contohnya gurauan, usikan, bunyi-bunyian ataupun soalan yang berbentuk atau ancaman lah. Contohnya katalah pelaku tadi yang kata, oh malam tadi, malam Jumaat, patutlah aku nampak engkau hari ni, kata berseri lain macam, kan, contohnya macam tu. So benda tu tidak, orang kata apa, bila seseorang mangsa tadi yang dengar, dia akan rasa macam terhina ataupun terasa maruah dia jatuh. Kenapa pula mentang-mentang malam tadi malam Jumaat kau nak kaitkan dengan isu-isu seksual macam tu. So bila benda-benda macam tu berlaku, itu dah dianggap sebagai gangguan seksual lah. Okey, kalau katakan gangguan bukan lisan ataupun isyarat lah. Maksudnya dari segi pandangan. So pandangan yang macam mana? Maksudnya pandangan yang kita secara yang menggoda. Kan kita tengok seorang tu, kita tahu keadaan yang menggoda tu macam mana. Yang mengiurkan ke, dia buat dia boleh kata apa, yang bukan lisan tadi boleh dia menjilat bibir ke, pelaku tadi dia macam main bibir dia kan, dia jilat-jilat bibir dia ke, dia pegang ataupun makan something yang dengan cara yang menggoda lah, maksudnya dia pegang. Contohlah kata dia ambil satu pisang, dia kata tengok aku makan pisang ni kan, dia pegang keadaan tu, tapi dia tahu niat dia tadi adalah untuk menggoda dan juga untuk menunjukkan situ ada berlakunya kelucahan lah. Okey, ataupun isyarat tangan dia ditunjuk isyarat lucah ataupun tingkah laku yang untuk mengorat lah, maksudnya kau nampak cantik hari ni kan, maksudnya benda yang boleh, okey, maksudnya apa yang dicakap tadi tu sesuatu yang boleh mengguris hati orang lah. Okey, kalau katakan gangguan visual pula, visual ni dia menunjukkan bahan lucah. Okey, bahan lucah, dia lukis ataupun dia ambil satu kertas sambil duduk bersembang tu, dia lukislah gambar lucah apa-apa pun, lepas tu dia tunjuk kat seseorang tu, dia kata tengok ni, cantik tak benda ni, pandai tak aku lukis. Benda tu yang mengganggu tu, yang menyebabkan tu. Ataupun sekarang ni kata apa, zaman teknologi kan, maksudnya dari segi dia hantar WhatsApp ke, email ke, berkaitan benda-benda unsur lucah tadi, ataupun video lucah ataupun gambar-gambar lucah lah, yang menyebabkan orang tak suka kan. Dia buat surat ataupun yang lebih teruk lagi, dia boleh dedahkan bahagian sulit dia lah, maksudnya dia tunjuk ataupun dia tonjolkan benda tu kepada orang yang, sehingga orang mangsa tadi terganggu. Okey, kalau dari segi gangguan psikologi pula, okey, dari segi psikologi, dengar tak? Okey, slow sangat. So macam mana nak? Sekejap saya cuba tengok. Rasa dah full dah. Sekejap. Mana? Okey, dengar elok kah? Dah boleh dengar secara jelas kah? Okey. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kalau kata bentuk gangguan psikologi tadi, dia mengulangi jemputan sosial. Maksudnya dia cuba ajak seseorang tu walaupun kata bukan waktu bekerja. Kan contohnya kerja dah habis 8.05, tapi selepas pukul 5 tu dia kata okey, contoh malam ni kita ada mesyuarat dekat luar bersama dengan seseorang, jadi saya nak awak yang datang. Padahal waktu tu bukan waktu bekerja, dan dia tahu sebenarnya niat seseorang yang pelaku tadi yang nak buat.
Kan dia asyik, ataupun kalau sekali dua benda tu berlaku, okay, mungkinlah kata kerja. Tapi kalau sentiasa je dia ajar ataupun dia pujuk rayu yang berterusan yang membuatkan seseorang mangsa tadi dia rasa terganggu, itu pun dinamakan dengan gangguan seksual jugalah. Dan yang terakhir adalah gangguan fizikal lah. Fizikal macam yang semua orang tahu, gangguan yang apa maksudnya daripada segi sentuhan yang tak diingini. Kalau setakat sentuh tangan perempuan sama perempuan tu tak ada masalah lah kan. Tapi kalau berlawanan jantina tadi, dia sentuh tangan dengan ada perasaan yang lain, ataupun dia menepuk bahu mangsa tadi, ataupun cuba cubit gurauan dia, comel lah kau hari ni kan, cubit pipi ke, tapi dia tahu benda tu dia dengan dia memang dia nak mengganggu. Kan dia nak mengganggu kawan tadi dengan niat ada unsur seksual tadi. Dia mengusap mulut dia ke, ataupun dia cuba nak menggesel badan dia ke dengan orang tu, dengan niat benda tu untuk membuat orang yang mangsa tadi rasa tidak selesa lah, ataupun dia buat serangan seksual, contohnya dia pergi cium orang tu ke, itu dah nampak lah, itu dia boleh kategorikan sebagai apa, benda gangguan seksual yang sangat nampak lah, katakan. Okay, next. Okey, gangguan seksual ni, okey, kesan kepada gangguan seksual tadi. Okey, kesan dia kepada individu. Okey, next. Okey, kesan dia kepada individu itu sendiri. Okey, kita bercerita pada pasal individu lah. Kepada mangsa tadi yang mana menjadi mangsa kepada gangguan seksual. Dari segi kejaya dia kita tengok dia bila seseorang tu diganggu secara kerap kali atau berulang perbuatan yang dibuat tadi tu, kan mangsa ni rasa macam dia tak rasa tak secure dengan seseorang tu kan. Kemungkinan dari segi kejayanya apa yang berlaku, dia akan cuba nak asingkan diri dia daripada rakan sekerja tadi, dan cuba elak untuk hadir daripada pejabat ke pejabat lah, dengan alasan sentiasa ambil MC, sakit kan, cuba sebab dia tak nak benda tu sentiasa berterusan kan. Lepas tu bila dah jadi macam tu, dah tentulah kata apa, dia dapat jejaskan prestasi kerja dia lah. Kemungkinan lama kelamaan bila dah MC, dia ambil cuti, bos mana ada pekerja nak simpan pekerja yang prestasi yang kata apa, yang rendah macam tu kan. So kemungkinan untuk dia kehilangan kerja tu tinggi kan, ataupun orang tu cuba elak diri tak nak datang kerja dan cakap ngabak, ataupun dia hantar surat berhenti secara 4 jam ke, macam tu. Okay, kalau kata dari segi mental ataupun gangguan emosi pula, dia akan rasa macam bila dia fikir je dia nak pergi kerja, dia bangun pagi tu kan, dia bangun pagi, contohlah dia bangun pagi, dia nak pergi kerja, mulalah bila dia teringat insiden yang pernah berlaku pada dia, orang tadi pemangsa tadi ataupun pelaku tadi yang pernah buat pada dia, mula dia akan rasa sakit kepala, malam tadi dia tak boleh tidur, dia asyik terbayang benda-benda yang berlaku. Sebab jenis contohnya orang ni pula dia jenis mangsa tadi, dia bukan jenis outspoken, dia jenis apa-apa masalah dia just simpan, dia tak bagi tahu kawan, rakan sekerja dia ataupun bos dia. So dia pendam seorang-seorang. So bila benda tu berlaku, mulalah berlaku gangguan emosi tadi. Okay, hilang selera makan, lepas tu emosi tak stabil sikit-sikit. Daripada dia seorang yang peramah, dia jadi murung, dia jadi macam pendiam, ataupun dia suka sikit-sikit benda, cepat nak melenting, macam tu lah. Okay, dia juga akan merasa, mangsa tadi juga, dia akan merasa malu untuk berhadapan dan bergaul dengan orang sekeliling. Dia anggap orang sekeliling ni sama, kan, macam pelaku tadi. Kan asyik bila nampak muka dia je, asal nampak dia ke, mula orang nak bercakap berkenaan dengan dia lah, nak usik dia dengan secara seksual tadi. Okey, dia juga akan rasa macam rendah diri dan dia rasa macam tak layak bersama dengan orang lain. Dan kenapa dia akan berfikir kenapa dia ni sentiasa jadi mangsa, kenapa dia adalah jadi bahan kepada orang-orang dekat office dia untuk jadi bahan usikan lah dekat office dia. Kenapa bukan orang lain? So bila jadi benda macam tu, itulah mula dia nak asingkan diri dia. Dia rasa diri dia ni tak berharga, rasa terhina, maruah dia jatuh, dia rasa orang yang
kurang apa, dia akan jadi orang yang kurang berminatlah daripada orang yang aktif bekerja tadi. Dia akan jadi sesuatu yang negatif. Kesan dia tadi sesuatu yang berlawanan lah dengan dia. Okay, the next, kalau kata kepada organisasi pula, organisasi ataupun jabatan tu sendiri, kan bila kata mangsa tadi hilang tumpuan terhadap kerja dia, mestilah kata kualiti kerja dia secara ni dia akan menurun, ataupun prestasi kerja tadi akan menurun lah, dan tidak ada motivasi. Bila dia bangun, macam saya kata tadi, bangun tidur, malas lah nak pergi kerja hari ni, rasa penat lah kan. Kalau datang nanti orang tak ada appreciate pun, orang sentiasa ganggu. So benda tu menyebabkan kerja harian dia, kerja hakiki tu akan tertangguh, ataupun dia akan buat lambat, dan bos tu lah akan marah sebab kita operasi keseluruhan kerja tu akan terjejas. Bukan kata pada dia saja, kepada kesan kepada rakan sekerja dan juga kepada majikan dia tadilah. Okey, imej organisasi ataupun jabatan juga akan tercalalah sekiranya kes ni dilaporkan dekat media sosial ataupun media masa kan, ataupun mangsa tadi yang tak tahan tadi, dia pun pergilah buat laporan polis kan. Dia dah tak tahan, dia tak ada tempat dia nak mengadu, dia tak tahu siapa dia nak rujuk, saya rasa asyik diganggu je. So dia buat kata laporan dekat balai polis. Bila buat laporan tu, of course lah kata nama syarikat ataupun company tadi akan buruk lah, kata kenapa dekat sini berlakunya gangguan seksual tadi kan. Okey, kesan dia lain juga adalah kaki tangan yang terlibat tadi akan letak jawatan lah. Maksudnya dia akan kena tindakan tata tertib. Nanti saya akan ulaskan lagi dalam keliling Jabatan Perkhidmatan Awam lah, apa yang akan berlaku ataupun kesan ataupun impak kepada bila berlakunya gangguan seksual ni. So sebab tu saya kata gangguan seksual ni bukan sesuatu isu yang dianggap remeh-temeh yang boleh dibuat main-main. Okay, sesetengah juga kata organisasi mungkin terpaksa mengambil dan melatih pekerja baru, dan ini sudah pasti mengambil masa dan meningkatkan kos lah. Maksudnya tadi pekerja yang dah okey, yang dah mantap, yang dah boleh buat kerja, tiba-tiba dia dalam masa 24 jam ataupun apply hantar notis berhenti 24 jam ke kan. Ini menyebabkan memberi kesanlah kepada organisasi tersebut terpaksa nak melatih pekerja baru, ambil masa nak ajar balik step by step apa semua. So benda tu merugikan organisasi tu sendiri sebenarnya. Okay, next. Okay, kalau kita tengok kan, ini adalah contoh keratan akhbar pada 17 Mac 2020. Berita harian mengatakan trauma gangguan seksual masa lampau ni lebih teruk. Maksudnya bila kita diganggu, mangsa-mangsa gangguan seksual ni, kalau kata diganggu hari ni, bukan kesan dia boleh tengok hari ni. Mungkin selepas seminggu, mungkin selepas sebulan, 2 bulan, kadang-kadang makan tahun juga benda tu baru kesan trauma tu ada. Contohlah, dia kena gangguan seksual tempat kerja tu, lepas tu dia berhenti kerja. Bila dah jadi benda macam ni, dia ingat daripada dia terus diganggu, dia minta dia kata dia berhenti kerja. So bila dia pergi tempat kerja yang baru, benda yang sama juga berlaku. So bila insiden yang lama tu berlaku, so dia flashback balik. Masa itulah dia akan jadi dia trauma tu. Trauma tu baru kita nampak dari segi yang macam kesan psikologi yang saya cakap tadilah. Okay, so tu next. Okay, undang-undang berkaitan undang-undang jenayah, maksud saya undang-undang jenayah yang berkaitan dengan gangguan seksual ni kan. Okey, undang-undang dari segi kanun keseksaan sendiri. Okey, next. Okey, dari segi kanun keseksaan sendiri, sekiranya mangsa tadi bila diganggu, dia rasa macam tak puas hati, so dia pergilah balai polis kan, dia buat report. So bila buat report, so kita boleh charge tadi gangguan seksual tadi kepada tiga akta ataupun 3 kanun keseksaan lah yang boleh kita sabitkan dengan jenayah gangguan seksual tadi. Yang pertama, Seksyen 337D kanun keseksaan, iaitu melanggar kesopanan
di mana mana-mana lelaki yang melakukan ataupun bersubahat atau cuba melakukan apa-apa perbuatan keluncahan melampau dengan lelaki ataupun wanita lainlah di tempat awam ataupun persendirian lah. Okey, so bila berlaku melanggar kesopanan tadi, so apabila dapat kata apa, disabitkan kesalahan, benda tu berlaku, so hukuman dia, so boleh dipenjarakan selama tempoh 2 tahun. Okey, so kalau kata walaupun melanggar kesopanan tadi, macam yang saya kata tadilah, buat bunyi-bunyian ke, tunjuk gambar ke, ataupun buat maksudnya macam tu lah, maksudnya kita tunjuk gambar tadi ke, kita rasa benda sesuatu yang rasa macam kita tak secure pada diri kita tu, jadi macam tu. Okey, so kalau kata section 509 pula, perkataan atau isyarat yang dimaksud mengaibkan kehormatan seseorang perempuan. Okey, maksudnya apa-apa perkataan, okey, membuat apa-apa bunyi ataupun isyarat menunjukkan apa-apa benda, maksudnya yang saya kata tadilah kan, dari segi dia punya macam apa nama, dari segi yang dia punya dia bunyi tadi, buat piwik pun tapi kalau mengganggu orang lain, mengganggu mangsa tu, walaupun kita rasa piwik cantik lah hari ni, wow berseri lah, pakai seksi lah hari ni, kita cakap macam tu kan, tapi kita kononnya untuk bergurau. Tapi kalau benda tu asyik berulang, so bila dia buat report, so hukuman dia boleh, kalau sekata disabitkan kesalahan tadi, hukuman dia boleh dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun atau denda, atau kedua-duanya. Maksudnya boleh kata apa, dipenjarakan 5 tahun, 5 tahun ataupun didenda. So tengoklah antara yang mana satu yang hakim akan jatuhkan, ataupun kedua-duanya kan. Maksudnya macam tu. Okey, kalau kata section yang ketiga tu, section 354 kanun keseksaan, ini cabul kehormatan. Cabul kehormatan ni maksudnya menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah ke atas seorang dengan niat hendak mencabul kehormatan. Contoh tadi, dia menggesel badan dia ke, menggesel alat sulit dia dekat perempuan tu ke, dia cabul, dia pegang kata apa, benda alat sulit perempuan tu ke, dia tepuk bontok ke, ataupun dicubit tadi ke, yang maksudnya yang ada berlaku kekerasan tadi kan. Kekerasan tu yang jenayah lah, maksudnya kalau ditepuk bagus lah awak ni hari ni, bagus lah bekerja, tak, itu yang positif tak ada, maksudnya yang negatif tadi. Okey, so hukuman dia penjara boleh sampai 10 tahun, okey, atau denda atau sebat, atau mana-mana daripada siksaan tersebut lah. Maksudnya sama ada dia boleh dipenjarakan sehingga 10 tahun, dan juga contohnya, dan juga didenda RM1,000 ke, ataupun dipenjarakan dan disebat. Okey, disebat berapa kali macam tu, ataupun mana-mana siksaan lah, ataupun denda sahaja ke, macam tu. Okey, next. Ini adalah kalau ikut kalau kata mangsa tadi buat report polis lah. Okey, ini adalah prosedur pengendalian kes gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam. Ini merupakan panduan ataupun guideline yang boleh jabatan ataupun syarikat buat kan, ambil, kata tunjuk satu guideline yang dikeluarkan oleh siapa, oleh JPA kepada company ataupun majikan lah, untuk sebagai panduan kepada bila berlakunya gangguan seksual tersebut. Okey, next. Okey, peraturan ataupun perkeliling. Okey, kalau dulu perkeliling yang lama dipanggil peraturan pegawai awam
Kelakuan atau dan Ketata Tertib tahun 1993. Okey, Perkeliling Perkhidmatan bilangan 22 tahun 2005 menunjuk mengatakan garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam. So benda ni secara automatik dia tarik kuat kuasa dia 26 Ogos 2005, tapi dia terbatas secara automatik setelah ada Perkeliling Perkhidmatan bilangan 5 tahun 2015. So pada tahun 2018, pada tahun 2018 JPA telah keluarkan satu garis panduan pengendalian kes gangguan seksual di tempat kerja ni berkuat kuasa dia 12 Disember. 12 Disember 2018. So maksudnya perkeliling yang 2005 tadi dah terbatas, so dia guna perkeliling yang terbarulah pada yang diambil kira adalah perkeliling yang bilangan 5 tahun 2018. Okey, so kita tengok sikit, go through sikit berkenaan garis panduan yang telah JPA keluarkan sebagai garis panduan kepada next. Okey, garis panduan ni lah yang boleh diambil ataupun majikan ataupun syarikat tadi boleh tengok, boleh ikut kan sebagai garis panduan lah, guideline untuk ni lah. Okey, so dalam garis panduan tu dia ada pengenalan berkenaan pendahuluan, tujuan dan tafsiran kan berkenaan dengan garis panduan yang dibuat tu. Okey, apa yang dibuat tu adalah garis panduan tu daripada dulu yang tahun 1993 telah di-upgrade sehingga yang terbaru adalah 2018 lah. Dia ikut ada perlakuan. Apa garis panduan tu? Dia kategori, yang macam kategori saya cakap tadi ada 5 tadi kan, yang lisan, bukan lisan, yang tu. Lepas tu perlakuan. So kita benda ni bila boleh pakai ataupun pengecualian dia kan. Okey, siapa yang boleh guna benda ni, yang boleh ambil kan. Kita tengok pengadu, maksudnya pengadu tadi mangsa yang terlibat. Siapa yang terlibat dalam garis panduan ni adalah pengadu atau pemangsa tadi, unit integriti, okey, ketua jabatan dan juga pegawai psikologi. Okey, so mengapa panduan ni, garisan panduan ni dibuat? Sebenarnya ni adalah sebagai kerahsiaan. Bukannya semua orang boleh terlibat dengan prosedur gangguan seksual tadilah. Okey, sebabnya dalam garisan panduan tu juga dia akan bincang pasal kesan, pemulihan dan juga pencegahan. Okey, next. Okey, ini yang dimasukkan tadi dengan apa maksudnya perkeliling bilangan 5 tahun 2018 yang terbaru tu. Okay, tafsiran dia diperbaharui daripada 9 kepada 11 mengikut keperluan masa. Okey, pegawai UI itu unit integriti, bahagian sumber manusia, pegawai psikologik atau kaunselor, organisasi dan juga ketua jabatan. Okey, ini adalah peranan diorang ni dalam mengendalikan aduan ataupun kes gangguan seksual. So bila berlakunya satu kes gangguan seksual, inilah antara orang-orang yang berperanan untuk menyiasat tubuh satu tubuh satu unit lah untuk buat siasatan. Okey, next. Okey, dalam ni tempoh masa yang ditetapkan sebelum laporan dikemukakan kepada pihak berkuasa tata tertib. Okey, so selepas adanya dia orang dapat satu aduan daripada mangsa bila berlakunya aduan gangguan seksual tadi. So dia ada tempoh masa yang dia orang perlu lengkapkan untuk submitkan laporan tadi kepada bahagian tata tertib lah sebelum dibicarakan ataupun dibuat meeting tadi. Okey, 7 hari bekerja oleh unit integriti aduan kukuh lah, maksudnya segala bukti ataupun yang dikumpulkan oleh mangsa tadi, so disubmit kepada bahagian unit integriti tadi. Lepas tu 7 hari bekerja juga jawatan kuasa siasatan bebas. Maksudnya saya kata tadi siasatan ataupun kalau kata siasatan bebas tadi, dia akan tubuh satu unit untuk siasat, untuk menyiasat betul atau tak benda tu berlaku. Okey, ataupun mangsa tadi akan direfer dulu kepada pegawai psikologi untuk buat
pentafsiran ataupun penilaian. Nak tengok sama ada betul tak mangsa ni ada trauma ke ataupun ada kesan yang lain yang menyebabkan memang betul benda tu wujud. So bila dia pergi jumpa dengan kaunselor tempat ataupun pegawai psikologi, so pegawai psikologi ni akan buat dia orang punya laporan sebelum disubmit tadi. Okey, 7 hari bekerja juga oleh Jawatankuasa Siasatan Bebas ataupun pegawai bagi saya kata tadi menyediakan laporan. So sebila bukti ada, saksi ada, bila once kita buat tu barulah kita boleh submit laporan. Inilah. Okey, next. Okey, peranan kita tadi mengikut pekeliling ni, pegawai psikologi ataupun kaunselor organisasi, dia bertanggungjawab memberikan perkhidmatan psikologi kepada pengadu dan juga bukan sekadar kepada pengadu sahaja tetapi juga kepada pegawai yang disyaki mengganggu. Maksudnya suspek tadi ataupun pelaku tadilah, pegawai yang disyaki mengganggu. Kadang-kadang mungkin ada kata mangsa tadi ataupun orang yang diganggu tadi buat cerita. So jadi kena panggil dua-dua tu untuk dijalankan sesi kaunseling dululah. Kan kita ada inventory yang boleh kita gunakan untuk buat penilaian tadi, assessment tadi, untuk kita tengok sama ada betul ke tak benda ni berlaku. Okey. So lepas tu peranan ketua jabatan pula, dia bertanggungjawab merujuk pengadu dan pegawai yang disyaki mengadu tadi, disyaki mengganggu tadi, untuk mendapatkan perkhidmatan psikologi selepas aduan gangguan seksual diambil tindakan lah. Okey, once dia buat report, so ketua jabatan tadi dia terus referkan diorang berdua tadi, mangsa dan juga pelaku tadi, dua-dua tu kepada pegawai psikologi lah untuk dibuat assessment macam saya kata tadi. Okey, next. Okey, apakah tindakan yang boleh diambil oleh pengadu ataupun oleh kaki tangan kerajaan yang diganggu tadi. Okey, so next. So kita tengok sini, kalau kata lampiran A dalam pekeliling tu, guideline yang diberi oleh JPA tadi. Okey, individu yang mengalami gangguan seksual atau percaya gangguan seksual telah berlaku ke atas dirinya. Okey, dia tahu kata memang benda ni adalah diganggu, adalah satu bentuk ataupun kesalahan jenayah seksual telah berlaku pada diri. So dia boleh, apa yang perlu dia buat adalah dia kumpulkan bukti dengan cara membuat catatan ataupun merekod kejadian. Itu kita boleh tengok nanti dalam laporan B. So ada borang laporan B, so dia akan tandakan apa yang perlu dibuat lah. Okay. So dalam masa yang sama juga, dia juga boleh buat laporan polis atau agensi yang bertanggungjawab jika melibatkan kesalahan jenayah tadilah. Maksudnya yang kalau kata buat laporan polis tadi, yang kita boleh sabitkan kesalahan dengan 3 kanun keseksaan tadi, yang 509, 377D dan juga 3 yang cabul tadi, 354 kan. Okey. So lepas tu kalau kata dia tak buat laporan polis, dia terus kepada jumpa dengan HR dia. So dia terus kemukakan aduan rasmi ke unit integriti di jabatan tempat pegawai yang disyaki mengganggu bertugas. Itu adalah laporan C. Kita tengok nanti. Okey. Untuk benda ni untuk dapatkan khidmat nasihat daripada pegawai psikologi, kaunselor organisasi atau GPA, dia boleh report je ataupun bagi tahu dekat mana-mana sahaja. Kan kalau kata takut nak buat dekat pejabat dia, takut orang tak percaya ke apa, so dia boleh buat laporan polis dululah. So kalau kata berkaitan dengan kaki tangan awam, contohnya ni, bila walaupun laporan polis dia buat, tapi kita juga akan lampirkan satu surat kepada jabatan tersebutlah mengatakan telah berlaku jenayah macam ni. So syarikat tadi pun akan ataupun jabatan tadi pun akan ambil tindakan juga. Okey. So jalan dua sekali lah. Maksudnya bila buat laporan polis, berlakunya sekiranya ada berlaku benda jenayah tadi, polis akan ambil action dan juga syarikat ataupun majikan pun akan ambil action. Okey. Okey, next. Okey, tujuan pengumpulan bukti oleh pengadu tadi kan. Kenapa kita perlu nak kumpul bukti kan? Sebab kita nak tuduh seseorang ni bukan senang kan. Jadi the next. Okey, ini yang saya kata tadi lampiran B. Okey,
Lampiran B tadi adalah tujuan mangsa tadi buat pengumpulan bukti. Okey, yang pertama dia buat catatan ataupun rekod kejadian agar dapat dijadikan bahan bukti lah. Kan? Setiap kali kalau kata dia kena ganggu, dia dah tahu dia pergi kerja nanti, orang ni ada tempat kerja tu mesti dia akan diganggu. So dia standby. Okay, dia buat catatan, okay, pada masa ni pukul berapa, dekat mana, apa yang dia buat. So ada catatan ataupun dia rekod. Dia apa ni, rakaman video ke, kan, supaya bukti itu kukuh. Okay. So ataupun simpan apa jua nota, bahan bacaan atau visual atau dokumen yang berunsur seksual yang diedarkan melalui apa jua medium tanpa sebarang pengubahsuaian. Maksudnya diterima daripada WhatsApp tadi ke, daripada email ke. So benda tu dikumpulkan. Okey, macam kata dekat IPK Melaka especially lah. Saya pernah ada terima satu aduan yang diganggu. Mangsa tadi buat report polis. Bila dia buat report polis, dia beritahu yang dia diganggu oleh bos dia. Mangsa tadi perempuan dan juga pemangsa atau pelaku tadi, pegawai yang disyaki mengganggu tadi pun adalah wanita. Okey. So dia rasa terganggu macam mana, apa yang telah dia buat, kan. Dia pagi-pagi dia kata, sebab saya ambil kes tu, saya buat sesi kaunseling dengan mangsa tersebut. Dia kata pagi bila datang kerja, dia kata dia kena check up body dia. So maksudnya daripada atas, so dia pegang habis sampai ke bawah, dia check depan belakang semua. So benda tu orang lain dia kata, sebab dia kata tempat kerja tu tak boleh bawa telefon, kan, contohnya macam tu. Tapi orang lain dia kata tak ada pun ada kena pegang macam tu sekali lah, dia kata, kan. So dia rasa macam dia tak puas hati lah, kenapa asyik-asyik dia tiap-tiap hari dia yang kena, dia kata, kan. Selain tu juga dia kata bos dia tadi bila dia pergi dia bercuti ke, dia pergi yang paling teruk lah, dia kata dia balik pada bercuti, dia bagi dia satu kad joker, kad teruk lah, kad mainan tu. Dia bagi gambar kat situ adalah semua gambar yang berunsur lucah, gambar lucah. So dia lagilah tak rasa macam tak sedap hatilah kenapa dia jadi mangsa macam tu. So bila dia tak puas hati, bila asyik diganggu macam tu, so dia datang balai polis, dia buat report. So sebab tu saya kata tadi perlu ada catatan, kan. Perlu ada catatan, rekod dengan bukti yang dia bagi tadi, dengan kad tu, dengan email ke, dengan WhatsApp, video ke apa, itu. Yang penting benda tu tak diubah suai. Benda tu macam mana orang tu bagi, macam tu lah dikira bukti. Maksudnya kita tak ubah suai dia lah. Okey, sekiranya perlu maklumkan kepada pihak ketiga, tapi dalam jumlah yang paling minimal lah bagi menjaga kerahsiaan. Maksudnya sekiranya berlaku, kata tempat kerja tadi, berlakunya gangguan seksual, so kita bagi tahu kawan rapat kita ke, orang yang kita boleh percayai. Tadi si Polan ni ada buat macam ni, dia kata, kan. Kalau kau tak percaya, kau tunggulah kejap lagi. So maksudnya kita cari saksi untuk mengukuhkan lagi perbuatan si pelaku tadi, kan. Okey, dan juga kita kena pasti orang lain yang melihat kejadian ataupun orang pertama yang mengadu, yang pengadu ceritakan kejadian tersebut, dia boleh jadikan, orang kata apa, saksi kepada kejadian tersebut lah. Bila dibicarakan ataupun dikena tindakan tertentu, semua tu kita ambil kira. Okey, next. Okey, kata pihak ketiga tadi. Pihak ketiga maksudnya orang saksi tadi ataupun kawan yang dipercayai tadilah. Okey, sekiranya seseorang mempunyai maklumat ataupun menjadi saksi kepada pelakuan gangguan seksual yang berlaku ke atas ataupun dilakukan oleh seseorang pegawai awam, orang tersebut boleh membuat aduan kepada unit integriti jabatan yang berkaitan lah. Maksudnya pihak ketiga tadi ni, mangsa yang diganggu, dia takut untuk bagi tahu kepada bos dia ke, majikan dia ke yang dia telah diganggu, ataupun pengganggu tadi ataupun pelaku tadi dia dah warning kawan tu, dah ugut kawan tu, kalau kau bagi tahu, siap kau, aku akan buat lebih teruk daripada ni. Jadi dia tak ada, kata, keyakinan diri untuk tampilkan diri untuk buat report tadi ataupun buat aduan tadi. So orang yang ketiga ni yang tengok kejadian tu, boleh juga, orang kata, bagi tahu ataupun buat laporan tu. Okey. So kalau kata orang ketiga ni tadi,
hendaklah kata memberikan keterangan yang mencukupilah berhubung kejadian gangguan seksual yang berlaku tu. Maksudnya dia ada rekod, dia ada saksi lain ke yang lihat benda tu berlaku. Okey. Semua pihak yang terlibat dalam mengendalikan aduan ini hendaklah menjaga kerahsiaan aduan tersebut. Maksudnya kalau boleh benda ni kita tak nak berlaku kebocoran lah kat situ, kebocoran maklumat. Nanti benda lain kata apa yang tak sepatutnya tu dapat, maksudnya majikan ataupun syarikat tersebut malu ke, ataupun bila pegawai yang mengganggu, yang disyaki mengganggu tadi dapat tahu awal, so mungkin dia berhenti kerja ke, ataupun dia buat laporan kata dia ke yang ganggu, yang kena ganggu. So kita tak nak maklumat tu bocor lah. Okay, so next. Okay, apa pula yang boleh dibuat dengan unit integriti tadi? Apa tindakan ataupun unit integriti tadi boleh ni lah. Okay, bila once terima aduan dan isi borang aduan salah laku gangguan seksual seperti yang di lampiran E, so kat situ unit integriti tadi dia akan ambil keterangan lah berkaitan dengan kes yang diadukan dari mangsa sendiri, dari saksi tadi ataupun pegawai yang disyaki mengganggu tadi. Okey. Lepas tu kemukakan laporan kepada urus setia pihak berkuasa tata tertib lah. Okey, so bila semua dah lengkap, so dia akan majukan benda tu ke bahagian tata tertib. Macam kita dekat polis ni, kita akan hantar kat jabatan integriti lah. So dia akan kata apa, forward tengok benda tu betul ke tak apa semua kan, untuk tindakan yang selanjutnya lah dalam tempoh 7 hari bekerja sekiranya keterangan yang diperoleh tu dah mencukupi. Kalau kata tak cukup lagi, so dia akan extend lagi lah, so untuk kumpul bukti ataupun ni lagi lah. Okay, the next. Okay, okay, ni adalah lampiran E. Okay, perkeliling ni sebenarnya kita boleh download sebenarnya dekat internet. So benda ni ada. So saya just go through je lah. Okay, ni adalah antara borang dia, lampiran E. Okay, next. So saya tak nak banyak ni sangat. Okay, sekiranya keterangan tu tak mencukupi macam saya cakap tadi, barulah kita pergi rujuk kepada kaunselor tadi ataupun balik kepada tubuhkan jawatan kuasa siasatan bebas tadi lah. Okey, lepas tu kita rujuk pada carta aliran di lampiran C. Okey, next. Okey, lampiran C ini adalah saya kata tadi kerahsiaan. Okey, kerahsiaan. So benda ni kita tengok pegawai yang terima aduan tu apa perlu buat. Okey, daripada mula carta aliran tu, okey, terima aduan, isi borang lampiran E, lepas tu dapatkan bukti keterangan. Kalau kata berlaku keterangan cukupi, terus kemukakan laporan kepada PBT. Kalau kata tak, apa kena buatkan, isi laporan D ataupun D1 ataupun D2. Okey, so tengok tu wujud tak kes ni. Kalau wujud kita lapor juga. Kalau tak, kita tetap tutup macam tu lah. Maksudnya macam tu. So saya rasa sebab masa dah tinggal setengah jam lagi, saya cuba cepatkan lah apa yang patut saya skip kan. Okey, itu adalah lampiran C tadi. Okey, so next. Okey, ni rujukan kepada yang saya kata tadi, sekiranya kata bukti tadi cukup, dia terus kepada pergi tata tertib. Kalau kata tak cukup tadi, saya kata rujuk kepada kaunselor ataupun pegawai psikologi di organisasi tersebut lah. Okey, dirujuk kes ni macam saya kata tadi lah, untuk buat laporan penilaian dari segi psikologi untuk lengkapkan keterangan kes ni. Lepas tu bila penilaian psikologi dilaksanakan, kita kena buat laporan psikologi tadi kepada unit integriti. Okay, sekiranya dapatan laporan penilaian psikologi dapati terdapat bukti bahawa kata apa, salah laku gangguan seksual itu telah berlaku, dia terus kata unit integriti hendaklah hantar ke aduan tersebut kepada ataupun keterangan yang diperoleh itu terus kepada urus setia tata tertib tadi. Okey. Sekiranya dapatan laporan penilaian mendapati tak ada bukti bahawa salah laku, maksudnya semasa sesi kaunseling tadi ataupun masa kita buat penilaian tadi tak ada bukti yang mengatakan berlakunya gangguan seksual tadi, so unit integriti hendaklah menutup aduan ini dan maklumkan keputusan tersebut kepada pengadu dan pihak pengurusan tertinggi jabatan lah. Okey, so yang ni kita boleh rujuk kepada carta aliran di lampiran D1 tadi. Okey, so kalau kata nak lebih lanjut, boleh dapatkan daripada ni lah perkeliling. Kita boleh baca perkeliling itu sendiri. Okey, next. Okey.
Okey, ini adalah kata lampiran D1 tadi, kata kalau kata tak ada wujud isu tadi, kita boleh isi lampiran D ni lah. Kita terima kes, lepas tu buat penilaian, kemukakan laporan. Kalau kata tak ada, itu tutup, tamat kan. Kalau kata wujud kes, kena buat laporan dan hantar kepada bahagian tindakan tata tertib. Okey, next. Okey, penubuhan jawatan kuasa siasatan bebas tadi. Okey. So maksudnya unit integriti tadi ditubuhkan bila dapat satu aduan tadi, dia terus tubuhkan satu jawatan kuasa siasatan bebas yang antara anggota yang boleh kata dalam unit siasatan bebas tadi, pengerusi, penjelasan daripada pengadu tu tadi untuk dapatkan maklumat tadi lah. Pengerusi, wakil jabatan dan wakil dari jabatan luar lah untuk jalankan siasatan dengan tujuan dapatkan maklumat yang berikutlah. Penjelasan daripada pengadu tadi, penjelasan daripada pegawai yang disyaki mengganggu tadi dan juga penjelasan daripada pihak ketiga sekiranya perlu. Kata kalau benda tu ada saksi ke, ada bukti ke, kita akan panggil pihak ketiga lah. Okey, setelah siasatan tadi dilaksanakan, pihak jawatan kuasa siasatan bebas tadi kena hantar laporan tu dalam masa 7 hari bekerja kepada unit integriti. Okey, sekiranya dapatan laporan siasatan tu dapat terbukti salah laku, so baru dihantar ke tata tertib untuk diambil tindakan seterusnya lah. Okey, tindakan nanti kita akan bicarakan tindakan apa yang akan dikenakan kepada pegawai yang mengganggu, yang disyaki mengganggu tadi. Okey, next. Okey, next. Okey, ini daripada Okey, ini adalah daripada lampiran D2 tadilah. Bila berlakunya tu koran jawatan kuasa siasatan bebas pengerusi kan. Kita tengok situ mula daripada unit integriti tubuh siasatan bebas, jawatan siasatan bebas jalankan siasatan pengerusi, wakil jabatan dengan jabatan luar tadi. Lepas tu kemukakan laporan dalam 7 hari. Kalau kata tu hantar ke tata tertib, benda yang sama je sebenarnya kan. Kalau kita tengok dia punya catat alih tu lah. Okey, kalau kata tak ada, dia boleh tutup je kes tu. Okey. So kerahsiaan tu kita tengok pegawai yang menerima aduan perlu menjaga kerahsiaan. Okey, macam tu. Okey, kerahsiaan ni. Okey, dakwaan gangguan. Okey, dakwaan gangguan seksual adalah satu dakwaan yang serius. Kan dianggap serius dan boleh menjejaskan reputasi seseorang walaupun tidak dapat dibuktikan. Okey, gangguan seksual ni adalah sangat serius lah. Okey, tak boleh dibuat main-main sebab setiap orang penerimaan diri seseorang tu tak sama. Kan ada orang boleh anggap benda tu gurauan walaupun berlaku benda tu, tapi ada orang yang sensitif yang dia tak boleh terima benda tu berlaku. Itu yang berlakunya bila dia orang buat report ke apa. Okey. Oleh itu aspek kerahsiaan perlu diberi penekanan di setiap peringkat tindakan yang diambil oleh semua pihak yang terlibat untuk menjaga maruah dan reputasi pengadu, pegawai yang disyaki mengganggu jabatan serta perkhidmatan awalah secara keseluruhan. Sebab tu benda-benda kita tak dengar sangat kan. Orang kata apa, gangguan seksual ni ada kan, dalam orang tak laporkan sangat. Benda tu ada sebenarnya, tapi disebabkan kerahsiaan untuk menjaga jabatan, perkhidmatan awam sendiri, so benda tu disilentkan walaupun dalam diambil di peringkat jabatan sahaja tindakan tata tertib tadi. Okey, next. Okey, pengecualian dia terpakai perbuatan erti pemberian. Okey, saya kata tadi gangguan seksual tadi dia ada pengecualian kan. Pengecualian tu adalah perbuatan erti pemberian pujian ataupun bersalaman yang disenangi kan. Kalau kita jumpa orang apa khabar, sihat ke kan. So itu tak kata apa, bukan dikatakan gangguan seksual ataupun pemberian memo atau surat tahniah di atas kenaikan pangkat ke ataupun prestasi kerja yang baik kan. So itu bukan orang kata gangguan seksual kan. Gangguan seksual ni dia niat. Dia tengok pada niat seseorang tu. So kita boleh tahu niat orang tu nak mengganggu tadi tu macam mana kan. Okay. So okay, next. Okay, ni cara perundangan lah, hukum undang-undang tindakan tata tertib yang berkesan boleh diukur jika ia dapat dipertahankan dari segi undang-undang. Tindakan tata tertib lah.
mengikut prosedur. So semua tu kena tengok prosedur dia, bukan kata ni kewajipan kepada orang untuk mematuhi peraturan. Seseorang pegawai hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan peraturan. Okey, yang kedua, pelanggaran mana-mana peruntukan peraturan ini oleh seseorang pegawai boleh menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tertentu di bawah peraturan-peraturan ini. Okey, sekiranya maksudnya kat sini, sekiranya berlaku kejadian tadi dan telah dibincangkan di peringkat tata tertib, dah hukuman, maksudnya kat sini hukuman apa yang boleh dikenakan kepada pegawai yang disyaki mengganggu tadi tu apa. Okey, next. Okey, jadi tugas tiap-tiap pegawai untuk jalankan kawalan dan pengawasan tata tertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan seberapa segera. Yang mungkin bagi apa-apa pelanggaran supaya benda ni tak tidak nampak kita boleh cegah awal Okey, seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahan dia, ini maksudnya majikan tadi, kalau tak boleh nak cegah daripada awal untuk ambil tindakan kepada pegawai bawahannya yang melanggar peraturan ini, hendaklah disebabkan cuai dalam melaksanakan tugas dan tidak bertanggungjawab, dan dia boleh dikenakan tindakan tata tertib tadilah. So maksudnya pegawai majikan tadi sebila adanya aduan, dia ignore, dia kata dia tak nak, dia kata lah ni remeh lah, kononnya bos kata ni remeh lah, isu kecil je pun kau nak besarkan contohnya majikan tadi backup ke orang yang mengganggu tadi. Okey, so majikan tadi boleh dikenakan tindakan tata tertib sebab dia tak mampu nak handle pegawai bawahan dia lah, ataupun tak dapat nak settlekan problem ni. Okey, ni adalah jenis hukuman. Hukuman yang boleh dikenakan ataupun hukuman tata tertib mengikut tempoh dan tidak layak naik pangkat. Okey, naik pangkat, okey. Dia ada tujuh hukuman, maksudnya yang pertama boleh bagi amaran dulu. Okey, tidak dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 2 bulan. So maksudnya kat sini bila dah masuk kata berlakunya isu tadi ataupun aduan tadi, so bila tata tertib bersidang, berbincang, so ini adalah tata tertib hukuman yang boleh dikenakan kepada pegawai yang disyaki mengganggu tadi. Okey, yang pertama, kalau isu tu tak serius ataupun yang ganggu tu sekadar dia kenyit mata ke, dia keling ke apa semua, dia just buat pandangan ni, so mungkin kata, so tengok benda tu isu tak berat, dia boleh bagi amaran. Okey, tidak dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 12 bulan. Maksudnya setahun. Okey, tahun depan sepatutnya dia dah boleh naik pangkat next year, tapi disebabkan berlakunya gangguan seksual tadi, tata tertib holdkan pangkat dia selama setahun. Maksudnya next tahun tahun yang contohnya tahun 2020 dia dah boleh naik pangkat, tapi dia dalam tahun tu dia ada kena tindakan tata tertib tadi, so dia holdkan setahun. 2021 dia tak dapat naik pangkat, kemungkinan 2022 baru dia boleh disyorkan untuk kenaikan pangkat lagi lah, sekiranya pelaku tadi ataupun pegawai yang disyaki mengganggu tadi dah okey, maksudnya dia dah tak buat lagi perkara tersebut lah. Okey, yang kedua juga boleh buat lucuk hak emolumen. Okey, hak emolumen ni tidak ditimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 24 bulan. Maksudnya dalam masa 2 tahun dia tak naik pangkat lah, dia tak boleh disahkan untuk naik pangkat walaupun dia dah cukup dia punya SKT dia tinggi ke, dia dah cukup tempoh perkhidmatan, dia dah boleh naik pangkat, tapi dia kena holdkan sebab ada kes ni. Okey, ataupun dia juga boleh dikenakan turun gaji lah, tidak dipertimbangkan kenaikan gaji bagi tempoh 36 bulan. Bukan sikit 36 bulan, maksudnya dalam masa 3 tahun. Dalam masa 3 tahun dia tak dapat naik pangkat. So benda ni tak boleh dianggap remeh bila dah masuk, dah tindakan tata tertib diambil. Inilah antara yang dikenakan lah kepada pegawai yang mengganggu tadi. Okey, denda tidak dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 18 bulan. So dikenakan denda, maksudnya setahun setengah tak boleh naik pangkat. Okey, macam tu.
Kalau tangguh pergerakan gaji. Okey, kalau ditangguhkan pergerakan gaji dia tidak akan dipertimbangkan kerana kenaikan bagi tempoh 30 bulan. Okey, ataupun dia diturunkan pangkat. Contohlah ada satu kes, kalau tak silap saya ada kes yang berlaku yang dekat Malaysia ni. So dia mengganggu. Saya tak ingat tak saya rahsiakan tempat dan juga untuk keselamatan kata apa menjaga kerahsiaan tadi. Okey, dia pegawai yang mengganggu tadi ni dia telah mengganggu 3 orang mangsa, 3 orang, maksudnya 3 orang yang diganggu tu. Kes yang pertama yang dibuat aduan, pegawai yang disyaki mengganggu tadi arahkan dia masuk bilik mesyuarat untuk buat kerja pembersihan lah. Padahal bila dia masuk bilik tu, dia tutupkan pintu, dia dekatkan kawan tu dengan mangsa tadi, dia cuba buat dia cuba mencabut ataupun sentuh badan. Itulah. Okey, yang kedua dia ajak yang mangsa yang kedua datang ke pejabat pada waktu malam dan dia cuba juga ada cubaan untuk mencabul orang tu dengan menunjukkan dia punya kemaluan dia ke atau macam itulah. Yang ketiga pun isu pun lebih kurang macam tu jugalah. Okey, so bila tiga-tiga ni buat report, so dia buat report berlakunya gangguan seksual tadi. So yang mengganggu tu adalah pengurus syarikat tu. So bila dia buat aduan, so bila cek tindakan tata tertib memang menunjukkan memang dia ada berlakunya kata gangguan tu. So dia diturunkan pangkat dia. Benda tu ada. So benda tu berlaku tapi kita tak tak diwarukankan di media sosial ataupun inilah media massa lah, sebab untuk menjaga maruah majikan dan juga syarikat tersebut lah. Okay, the next. Okey, kalau kata bila kata yang paling teruk sekali adalah tata tertib boleh buat adalah buang kerja. Okey. Dari segi diberi persaraan awal ataupun semua tadi, maksudnya kalau kata penjawat awam bila dibuang kerja. Bila dia buang kerja, semua manfaat untuk faedah persaraan tadi dia tak akan dapat. Okay, skim pencen tadi, manfaat daripada skim pencen terbagi kepada 3 kan. Wang gratuiti, pencen bulanan, faedah perkhidmatan kesihatan dan lain-lain tu dibayar sekaligus selepas bersara. Lepas tu dia tak akan dapat, bila disabitkan dengan tindakan tata tertib tadi dan dibuang kerja, semua skim semua faedah persaraan ni dia tak akan dapat. Sebab itu katanya gangguan seksual ni bukan boleh dibuat main-main kan. Benda dia memang dia ada undang-undang dia dan garis panduan sendiri. Okay, next. Okay, so macam mana sebagai mangsa, apa yang boleh kita lakukan ataupun langkah menangani gangguan seksual oleh wanita tadi, apa yang boleh kita buat? Okay, yang pertama, kita pilihlah pekerjaan yang sesuai. Kan, pekerjaan yang sesuai macam mana? Maksudnya tak adalah kita kita kena tutup lah aurat kita yang sewajarnya kan, ataupun kita menghias diri atau kita make up pun tak secara berlebihan yang boleh mendatangkan orang lain tu attract dengan kita, menyebabkan orang ada rangsangan seksual tadi timbul dan berlakunya gangguan seksual tadi. Okay. So antara lelaki dengan perempuan ni juga, pekerja wanita dan lelaki ni juga kena jaga batas perhubungan kan. Walaupun kita sosial macam mana pun, kita open minded macam mana pun, kita kena jaga batas perhubungan tadi dengan lelaki. Takutnya benda ni berlaku kan, gangguan seksual ni berlaku. Okay. Mengelakkan daripada bersendirian dengan lelaki. Maksudnya kalau kata kena bekerja di tengah malam ke, maksudnya nak siapkan kerja yang tergendala ke ataupun semua tu, cuba elakkan bersendirian lah dengan lelaki ataupun ada orang lain yang teman kita buat kerja. Takutnya berlaku benda-benda yang ni lah. Okay, sepatutnya kita melakukan kerja secara berkumpulan lah. Okay. Okay, next. Okay, rasa macam kita maklum, kita kena jaga maruah diri kita. Macam mana? Macam yang kita cakap tadilah,
apa nama tu, bila berlakunya berlakunya gangguan seksual ni, kita tahu maruah kita dah dipermainkan. So kita kena terus bagi tahu orang tu, kan, aku tak suka cara kau buat macam ni, bagi amaran ke apa semua, supaya orang tu faham kita bukan orang yang boleh dibuat main-main ataupun dijadikan sebagai bahan untuk dibuat kelucahan tadi ataupun bahan ejekan tadilah. Okey. So kita juga menjaga pandangan mata, kan. Tak payahlah nak tengok orang sampai terjojol biji mata, kan, tengok orang tu cantik sangat, kan, sampai dia macam tak boleh nak kontrol cik-cik Ailio ke apa, agak-agak jugalah, kan. So kita kena jaga pemakaian kita apa semua, kan, akan mengawal perhubungan dengan wanita. Kalau lelaki pun ada kawal, dia kena ada balance lah, bukan kata lelaki saja, perempuan pun kena juga. Macam tu lah. Okay. Macam lelaki pun sama juga, elak bersendian dengan wanita. Okay. Pamerkan akhlak yang luhur dan kepribadian yang tinggi supaya orang tengok kita dengan cara percakapan kita, orang akan respect kita, kan. Orang nak buat gurauan dengan kita, dia ada perasaan masih lagi direspect. Tak boleh orang ni, aku nampak dia peribadi dia tu tegas, kalau aku buat macam ni, so mesti aku kena sound back balik ke apa ke. So biar kita tunjuk kepribadian kita tadi sehingga orang timbul perasaan respect kita. Jangan kita orang bila si lelaki ni, bila dia bergurau, kita menyampuk, kononnya kita pun nak bergurau. Tapi orang lelaki fikir, oh perempuan ni boleh ajak ni lah, kan, berlawan ataupun kita sama-sama ni. So bila berlaku macam tu, bila dah lama kelamaan, baru kita rasa tak selesa tadi, kan. Bila kita tak selesa, baru kita nak buat report. Bila kita nak buat report, orang tu boleh kata selama ni dia boleh pun, maksudnya kat situ dah timbul lah, kata apa, satu isu lain pula lah, kan. Macam tu. Okay, next. Okay. So setiap orang kata apa, sebagai kata kesimpulannya, pegawai yang didapati bersalah oleh pihak berkuasa tata tertib atas kesalahan kata apa melakukan gangguan seksual tadi, boleh dikenakan tindakan sehingga ke peringkat buang kerja. Jadi kita jangan main-main. Benda ni adalah satu isu yang kata serius dan bukan boleh buat joke. Kita rasa bagi kita open minded, kita boleh buat joke. Tak semua orang boleh terima joke kita. So itu je lah mungkin. So apa nama tu, mungkin ada soal jawab ke yang untuk Okey, Puan Mimi. Alhamdulillah, terima kasih Puan Mimi. Okey, sebelum saya buka sesi soal jawab, saya nak tunjuk sikit video pendek untuk rakan-rakan dan ada lecturer untuk tengok. Jom kita saksikan dulu video pendek ni. So this is where you're going to be working. You know, it's pretty standard. You got your chair, computer, stapler. I think you get the gist. How about you take a seat and give your chair a test run? Sure. As a chair, pretty comfortable, right? You know, that's one of the perks here. Do not skimp on quality chairs. Well, it feels great. It's probably more comfortable than my bed. Might just come back at night to sleep in it. Chair be more comfortable than your bed. Whoa, Mr. Comedian here. I'm gonna have to watch out for you, aren't I? Anyway, did Sarah go over the entry forms that we're gonna have to fill out? No. All right, well, let's just go over them right now, okay? Okay, sure. Here, get a pen. These are pretty standard for our legal department. So just fill out your name, address, phone number, and then down here you're going to have to give us some references from past employers with their phone number, you know, and then after that you're going to get into the... Okay. What are you doing?
I'm going over the entry forms, so, I mean, everyone has to fill them out before they start. You know? No, what are you doing? Okay, you touched my butt when I sat down. You literally just groped me, and just now you practically forced me to motorboat you. I'm sorry, I don't recall doing any of that. Well, you did. Well, I certainly did not intend to. If I ever made you feel uncomfortable, I'm truly sorry. I mean, we have very strict sexual harassment policies here, and I would never intentionally make a fellow employee feel uncomfortable. I'm sorry. No, maybe it's just all in my mind. I'm sorry, could you just forget I said anything? Just forget, yeah? Yeah, I mean, no need to apologize. I guess it's just a honest mistake. I'm sorry. Yeah, let's get back to orientation, okay? Yeah? That'll be great. Okay. That'll be great. So for this portion, you're saying you wanted me to fill out my employer's number. Right. Do you want the home number, the work number, or would you want a cell phone? Perhaps maybe you want all three. Either phone will work as long as we're able to contact them. Then there's no problem. Okay, ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan? Puan Yohanis. Assalamualaikum Puan Yohanis. Waalaikumsalam. Saya Ros. Puan, saya cuma nak bertanya ya berkenaan dengan tadi Puan cakap berkenaan dengan gangguan seksual kat tempat kerja dan Puan fokus kepada perkhidmatan awam. Saya ingin bertanya Puan, memang ada ke akta daripada untuk kita terapkan HR akan buat training ke khusus ke untuk kita how to we avoid benda ni Puan? Ada tak? Maksudnya setiap company kena ada satu macam credit hours untuk pastikan dia buat training to all staff to avoid this situation. At least when sebab Puan bercerita tentang selepas kejadian, kita sepatutnya why not we think before benda tu berlaku, betul tak Puan? Ada tak akta ataupun syarat kepada company yang mana dia kena buat training, dia kena buat apa tu orang panggil at least scam, kesedaran tentang sexual harassment ni. Maksudnya setiap company wajib join that. Maksudnya ada dalam sistem yang mana, okay, company A telah bawa staff dia untuk satu taklimat, okay, tentang how to avoid this situation. Itu sahaja soalan daripada saya Puan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okay, kita minta penceramah kita Puan Yohanis. Ya, terima kasih Puan. Okey, sama. Okey, terima kasih kepada puan yang bertanya soalan. Okey, betul. Kita apa yang saya cerita tadi adalah garis panduan, kan? Garis panduan sekiranya benda tu dah berlaku. Okey, apa mangsa tadi yang patut dia buat, kan? Sebabnya bila benda tu berlaku, orang tak tahu kat mana saluran yang betul yang patut dia buat, kan? Okey, macam soalan puan tanya pula, alhamdulillah satu soalan yang baik yang boleh kata apa saya kongsikan dekat sini. Okey, sekiranya sebelum berlaku untuk pencegahan, kan puan, untuk pencegahan daripada ni berlaku, so setiap pekerja yang baru masuk, so dia ada guideline ataupun dibagi tahu bahawasanya benda ni ada cara dia kalau kata berlaku apa kat mana nak dirujuklah. Okey. Lepas tu kalau katanya di setiap saya tak pasti kata-kata, tapi kalau kata company ataupun syarikat yang besar, kan dia ada human resource pusat sumber pula human resource dia tu kat sana dia orang yang patutnya kena bagi tahu kepada pekerja-pekerja tadi supaya elakkan daripada berlakunya gangguan seksual tadi. Okey, so polisi dekat syarikat tersebut.
Okey, syarikat tersebut kena ambil peranan. So kalau macam GPA kita tahu dia dah ada garis panduan apa yang patut dia buat kan. Seperti yang saya cakap tadi, kalau kata company ataupun syarikat persendirian sedia berhad ke apa, dia ada guideline dia sendiri yang boleh dibuat. Maksudnya syarikat tu atau dia sepatutnya memberi maklumat kepada pekerja-pekerja dia lah. Contohnya kena ada seminar. Okey, kalau maksudnya macam ni lah. Contohnya dia kena panggil seseorang penceramah ke apa, dia kena ada buat aktiviti dekat company tu. Okey, contohnya untuk gangguan seksual kan. Maksudnya kalau kita Jabatan Perkhidmatan Awam, di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam ni, di situlah orang kata diguna pakai kaunselor tadi ataupun pegawai psikologi untuk buat program, bergabung dengan Human Resource tadi untuk buat program seperti pencegahan macam ni, untuk gangguan seksual, untuk motivasi pekerja. So syarikat tu sendiri kena ada peranan dekat setiap syarikat tu lah. So saya tak pasti sama ada company-company besar tu ada tak ada. Mungkin kat sana ada, dia merujuk kepada bahagian sumber manusia tadi lah. So dia kenalah peka dari segi seminar ke ataupun buat satu dalam, kalau kata tak nak buat seminar pun dalam mesyuarat ke kan, dalam mesyuarat ke dia boleh sentuhkan isu-isu macam ni. So untuk elakkan kan, ataupun dia bagi tahu kita dikeluarkan satu memo ke yang berkenaan benda ni lah, kena alert bahawasanya gangguan seksual ni adalah satu yang serius. Saya pun tak pasti jabatan ataupun company besar tu ada tak dia buat kata macam apa pencegahan sebelum ni lah. Tapi saya rasa ada kot, cuma bergantung kepada HR dia orang lah macam mana. So rasa itulah kot nak jawab soalan tu kot. Kalau kata apa nama tu, saya cuba rujuk kepada yang lain kan, sebab kalau kata Jabatan Perkhidmatan Awam memang kita ni lah, ataupun sentiasa pekerja tu sendiri kena peka. Maksudnya antara pekerja-pekerja tu sendiri pun dia kena sentiasa alert lah bahawasanya benda ni tak boleh berlaku. Kalau kata tak boleh apa nama tu, HR bahagian sumber manusia tadi pun tak boleh nak buat. Maksudnya antara pekerja tu, pekerja lama nasihatkan kepada ni, ini orang ni memang dia ada orang kata apa, perasaan ataupun intention untuk ada gangguan. So baik kau alert awal-awal. Maksud mencegah daripada segi kawan-kawan sendiri klik kerja tadilah. Macam tu. So kita bagi informasi dia ke polisi gangguan seksual tu macam mana kan. So macam tu lah maksudnya yang boleh dikupaskan. Harap dapat membantulah sedikit sebanyak. Okey, Puan Yani, terima kasih. Lain tak clear, tak dengar. Okey. Assalamualaikum Puan. Silakan Encik Amirul. Assalamualaikum Puan. Saya Amirul dari Melaka. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan akta yang Puan sebutkan tadi, iaitu Akta 509 KK. Okey. Iaitu perbuatan berulang. Contohnya macam memuji, macam contoh bagi pick up line ke whatever kan. Aha. Saya mengambil contoh kes-kes yang viral yang baru-baru ni tu. Ingat lagi tak yang kes pegawai polis yang cuba mengambil data pengguna jalan raya. Okey. Dan dia WhatsApp secara personal untuk berkenalan. Niat politik baik sebenarnya untuk contoh untuk berkenalan ataupun untuk mencari jodoh untuk masa depan dia, tapi disalahertikan oleh pengguna jalan raya tersebut dan dia nak popular, dia cuba viralkan. Adakah kes tu terdapat tindakan yang boleh disabitkan walaupun benda tu hanya cubaan bergurau ataupun untuk masa depan dia ke? Boleh menjelaskan? Okey, terima kasih kepada Cik Amirul. Soalan yang sangat menarik. Okey,
Kalau ini berkaitan dengan siapa pegawai polis yang cuba viralkan dapatkan data daripada orang awam lah yang apa, kalau tak silap saya masa sekatan jalan raya kan dia dapatkan nombor telefon tu, lepas tu dia cuba untuk mengorakkan lah, lebih kurang untuk cari jodoh kan, katakan tadi kan. Okay, so benda tu memang orang kata apa, pihak polis ataupun jabatan PDRM sendiri ada ambil tindakan. Ambil tindakan maknanya kita, macam saya katakan tadi, jabatan PDRM tadi dia ada satu unit khas kan, iaitu satu jabatan integriti kejap, dia punya nama dia, saya nama penuh dia tu, tapi yang saya tahu JIPS, Jabatan Integriti Allahu Akbar, tiba-tiba dia hang prosedur standard ke? Jabatan Integriti dan prosedur standard, kalau tak silap saya lah kot. So dari segi situ kat situ kita ada pegawai penyiasat dan juga Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard. Maafkan saya. Okay, so JIPS tadi, singkatan dia JIPS tadi, kita ambil tindakan. Okay, pihak JIP ambil maklum benda ni berlaku dan ini adalah satu isu yang serius. Maksudnya memang setiap pegawai ataupun anggota mana-mana yang viralkan ataupun cuba buat sesuatu yang kata apa, salah guna kuasa, senang cerita kata salah guna kuasa tadi, dia akan ambil tindakan. So macam kes ni dia dalam proses, saya pun tak boleh nak komen lebih-lebih sebab kan orang kata tadi kan kerahsiaan, kita menjaga kerahsiaan juga, lepas tu tak nak maruah PDRM tu sendiri kan, tapi setahu saya dia ambil tindakan lah. Setakat ni dia ambil tindakan, macam mana bentuk tu, mungkin dia bagi amaran ke macam mana tu saya tak pasti, tapi memang kita alert dan JIP Bukit Aman sendiri pun dah campur tangan lah, maksudnya dah sampai ke Bukit Aman, kita punya HQ, maksudnya benda tu dah jadi serius. So serius dia dah ambil dah ambil tindakan. So kita tak kata tak ada memandang, bukan memandang kepada siapa dia kan. Kalau dia bersalah, undang-undang tak kenal siapa dia. Okey, siapa yang bersalah je kita akan ambil tindakan. Yang kalau macam tu kita ambil tindakan tata-tertib lah kepada pekerja pegawai anggota tadi. Okey, saya rasa menjawab kot apa yang ni. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Mimi Yohanis. Okey, Encik Amirul rasanya menjawab soalan. Betul? Ya. Terima kasih. Disebabkan kita tidak mempunyai masa yang banyak, Puan Mimi sendiri pun ada tugas yang nak dibuat. Okey. Jadi sebelum saya mengakhirikan kita punya program, saya menjemput Cik Ong untuk sampaikan sedikit cenderahati buat Puan Mimi.